Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Pada sesi sidang Dewan Undangan Negeri Selangor yang terakhir ataupun yang terkini, kita dimaklumkan bahawa pihak Esko Kerajaan Negeri Selangor sudah pun menyahwartakan kawasan hutan simpanan Kuala Langat Utara, iaitu satu enklave ataupun satu kawasan yang terletak di kawasan Kuala Langat. Majoritinya ataupun dominasinya adalah kawasan hutan simpan tanah gambut dan dihuni ribuan. Masih ada kelompok orang asal temuan di beberapa buah kampung di kawasan hutan simpan Kuala Langat Utara ini. Dan ia menjadi perdebatan kerana sejak beberapa tahun lalu sesi town hall, sesi libat urus dengan sidang Dewan Undangan Negeri Selangor sudah pun dilakukan untuk memastikan Kerajaan Negeri Selangor tidak meneruskan untuk menyahwartakan hutan simpan ini kerana beberapa faktor utama, antaranya berkaitan dengan ekosistem, kerana kita tahu keutamaan dan juga kepentingan tanah gambut, dan kawasan ini antara kawasan terbesar yang masih dipelihara dengan flora dan fauna dan juga hidupan liar. Begitu juga kelestarian masyarakat orang asal yang semakin terhimpit dengan pembangunan di seluruh kawasan Lembah Kelang. Dan kawasan orang asal temuan ini antara yang masih kekal, yang masih diwarisi sejak ribuan tahun. Jadi ia menjadi perdebatan apabila dikatakan sudah ada keputusan dibuat sejak 3 bulan lalu. Jadi apakah wajar keputusan yang seolah-olah dirahsiakan oleh Barisan Esko Negeri Selangor ini dan tidak semena-mena ada kaitan dengan syarikat pemaju yang ingin membangunkan kawasan ini dan digantikan dengan kawasan-kawasan tanah simpan yang ada di beberapa daerah di Negeri Selangor. Jadi ada ruang yang dikatakan diberi alasan oleh mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor termasuk Menteri Besarnya, tetapi ia menjadi perdebatan di kalangan penyokong kerajaan ataupun pembangkang dan juga aktivis alam sekitar. Jadi kita nak melihat secara objektif isu ini di talian melalui Skype pada malam ini. Saya akan bersama dengan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo, Fellow Penyelidik Utama Pusat Penyelidikan Langkawi ataupun dari Lestari Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, saya baik. Terima kasih, Nazri. Mungkin kita boleh sedikit beri kefahaman dan establish topik kita, Prof. Mengapa hutan tanah gambut penting sangat kepada ekosistem alam kita, dan Prof boleh kaitkan dengan topik kita pada malam ini, iaitu kita merujuk pada kes ataupun isu yang besar hari ini, penyahwarta hutan tanah gambut di Kuala Langat. Terima kasih. Mungkin sebelum saya pergi kepada sudut itu, saya ingin berikan gambaran yang agak besar dulu. Pemularan hutan di Malaysia pada masa ini mempunyai dasar yang jelas, iaitu Malaysia perlu menyimpan lebih daripada 50% hutan. Dan di Selangor, dasar yang ada ialah untuk menyimpan sekurang-kurangnya 30% daripada kawasan Selangor. Memang isu nyah hutan ini adalah isu yang dibenarkan untuk keperluan-keperluan yang penting, asal saja hutan itu diganti keluasannya di tempat lain. Tetapi isu yang ada sekarang, terutamanya ialah hutan simpan kekal di kawasan Kuala Langat Utara ini, adalah isu yang agak serius. Saya katakan serius kerana pertama, hutan gambut di pantai barat Semenanjung Malaysia ini agak terhad. Dan hutan gambut mempunyai peranan ekologi atau peranan perkhidmatan alam sekitar yang sangat tinggi. Pertamanya, hutan gambut adalah tempat di mana lebih daripada 90%
lebihan air hujan disimpan sebelum dialirkan keluar, atau dalam kata lain, hutan gambut inilah penebat kepada banjir. Jadi setiap kali bila kita ada hujan, kita akan dapati hutan gambut berfungsi sebagai penyimpan air buat sementara, seperti takungan sementara, dan ini akan mengelakkan daripada berlakunya banjir secara besar-besaran di suatu kawasan. Kedua, yang ramai tidak menyedari ialah hutan gambut ini adalah hutan yang boleh menyerap karbon dioksida atau carbon sink yang terpenting di daratan. Saya boleh katakan, ya, anda semua boleh bayangkan gambut inilah satu masa nanti akan menjadi lapisan arang batu. Dan arang batu itulah yang kita gunakan sekarang untuk mengeluarkan tenaga. Dan begitulah banyaknya karbon yang tersimpan di dalam hutan gambut ini. Oleh itu, saya berpendapat walaupun nyah hutan dan penggantian di tempat lain dibenarkan, tetapi keperluan untuk nyah hutan itu perlu dilihat dengan lebih teliti. Umpamanya, apakah hutan itu adalah hutan yang sangat penting di kawasan tersebut dalam konteks alam sekitar yang saya sebutkan tadi, dua fungsi utama tadi. Yang kedua ialah mengenai bolehkah kawasan ini dibangunkan tanpa sokongan atau tanpa keadaan alam sekitar yang memberikan keselesaan kepada masyarakat. Sebab kita tak nak selepas tiadanya hutan ini, selepas semuanya telah menjadi bandar, selepas itu setiap kali hujan berlaku banjir dan keadaan pemanasan global itu makin berleluasa, kita sudah tidak ada pilihan pada ketika itu. Oleh itu, saya berpendapat bahawa pertimbangan-pertimbangan yang berpandangan jauh ini perlu diberikan perhatian selain daripada pertimbangan-pertimbangan jangka sederhana dan jangka pendek. Okey, Prof. Kita lebih spesifik, saya minta penjelasan Prof. Kalau kita merujuk kepada hutan simpan Kuala Langat Utara ini, yang dikatakan diberi alasan oleh Jabatan Hutan Negeri Selangor bahawa kawasan ini sudah pun terpisah, isolated daripada kompleks hutan utama dan mengalami tekanan pembangunan yang amat dahsyat, iaitu penggunaan tanah tepu di sekelilingnya seperti lebuh raya SKBE kalau kita lihat peta. Begitu juga kalau kita lihat daripada gambar rajah dari udara, kawasan ini dibangunkan dengan amat pesat dengan bandar-bandar baru seperti Gamuda Cove dan juga Bandar Sarjana Putra. Bagi Prof sendiri, dengan alasan Jabatan Hutan bahawa hutan Tanah Gambut Kuala Langat Utara ini diklasifikasi sebagai kawasan berisiko tinggi untuk terbakar. Dan kita tahu, setiap tahun kalau musim kering, kawasan ini menjadi tumpuan kerana mudah terbakar apabila musim kering oleh Jabatan Hutan Negeri Selangor dan mengalami kemerosotan degradasi akibat beberapa kali terbakar sejak 2012, 2013 dan 2014. Jadi, adakah alasan ini boleh diterima pakai apabila menggunakan alasan pembangunan yang sudah pun ada di keliling kawasan Tanah Gambut Kuala Langat Utara ini? Dan kalau kita merujuk kepada isu yang sebenar berkaitan dengan kawasan alam sekitar yang sensitif ini, kalau ia direalisasikan, kalau Kerajaan Selangor tidak berganjak dengan keputusan 3 bulan lalu itu, apa impak yang perlu kita hadapi dan kita akan lihat pada masa akan datang? Terima kasih Nazri. Mungkin saya perlu menyatakan satu perkara dahulu, iaitu kalau kita nak menyah
hutan, sebaik-baiknya keperluan untuk nyah hutan itu adalah keperluan untuk pembangunan masyarakat umum. Maknanya adalah kegunaan-kegunaan yang paling penting untuk masyarakat terbanyak. Pembinaan jalan raya umpamanya, pembinaan empangan, pembinaan kawasan kemudahan masyarakat yang penting. Tetapi penggunaan untuk tujuan perniagaan itu adalah penggunaan yang kita anggap penggunaan tahap 2 atau tahap 3. Itu perkara juga perlu diberikan perhatian kepada isu nyah hutan ini. Menjawab kepada soalan Cik Nazri tadi, ialah sebenarnya isu pengasingan hutan menjadi sebuah pulau, ini adalah isu apabila kita bercakap mengenai kawasan hutan yang luas dan kita memerlukan koridor bagi hidupan-hidupan liar untuk bebas bergerak. Tetapi dalam kes hutan tanah gambut ini, keadaannya yang terpisah-pisah bukan isu utama. Kerana dia merupakan ekosistem yang kadang-kala memang ekosistem tersendiri di sesuatu kawasan. Dan fungsi dia lebih kepada fungsi perkhidmatan alam sekitar, bukan fungsi kawalan hidupan liar atau sebagainya. Jadi isu hutan yang sudah terpisah itu bukanlah isu utama. Perkara kedua yang dijelaskan ialah hutan ini telah mengalami degradasi lebih kepada 40%. Kalau pada pandangan saya, apa yang kita buat ialah pembangunan hutan. Memperbaiki lagi hutan itu, menjadikan dia seperti hutan sedia kala, membuat kawalan-kawalan yang mencukupi bagi memastikan paras air tanah di situ pada paras yang sepatutnya sehingga pembakaran tidak lagi berlaku. Pembakaran ini berlaku kerana pembangunan di kawasan luar, tambakan di kawasan luar menyebabkan paras air tanah yang turun beberapa meter dan kawasan hutan gambut ini menjadi kekurangan air. Sebahagian daripada hutan gambut itu terdedah kepada udara yang menyebabkan mudah terbakar. Tetapi dalam konteks pembangunan hutan gambut, kita boleh ada beberapa tindakan untuk memastikan paras air tanah dia terkawal, memastikan kawasan yang telah terdegradasi ditanam semula, dijaga, kawasan-kawasan setengahnya boleh. Secara ringkasnya, pada pandangan saya, hutan gambut Kuala Langat Utara ini adalah aset yang paling berharga untuk 10 atau 50 atau 100 tahun ke hadapan, bukan saja dalam konteks perkhidmatan alam sekitar, tetapi dalam konteks kawasan hijau di sebuah wilayah perbandaran yang telah dibangunkan secara meluas. Jadi Prof berpandangan bahawa hutan yang merosot ini ataupun sudah degradasi ini yang diberikan justifikasi oleh Jabatan Hutan Negeri Selangor sepatutnya boleh dipulihkan semula, dipulihara semula, dipulihkan habitatnya, dipulihkan ekosistem hutan dan juga pokok-pokok dan juga biologi kat sana. Begitu Prof? Ya, betul. Inilah masa pada pandangan saya Kerajaan Negeri Selangor memberikan perhatian yang sangat tinggi dalam konteks membaiki semula cebisan-cebisan hutan yang sangat penting.
kepada ekosistem dan hutan yang sangat penting kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan pendapatan negeri yang besar, mereka boleh menggunakan sebahagian daripada dana ini untuk membaik pulih hutan tersebut, menjadikan dia taman di dalam bandar, menyediakan pelbagai kemudahan-kemudahan riadah, tapi pada masa yang sama, hutan yang tinggal kecil ini, atau kita sebut hutan yang tinggal sebesar sekangkang kera ini, boleh dibaiki, dijadikan, dikembalikan kepada kualiti asal, dan dengan itu boleh berfungsi sebaik mungkin dan menjadi aset atau khazanah kepada komuniti yang duduk di sekelilingnya. Termasuklah pada saya ini adalah isu yang sangat penting, penduduk asal, 2,000 penduduk asal yang berada di sana, mereka sebenarnya mempunyai have a right untuk duduk dan menggunakan hutan tersebut. Dari sudut kelestarian, Prof, satu kata pun ini adalah topik wacana yang amat dekat dengan Prof. Satu dunia Prof ke lokasi-lokasi geopark ataupun kawasan-kawasan yang ingin dijadikan taman negara dan juga diwartakan sebagai tanah reserve dalam konteks geologi dan sebagainya. Dalam konteks hutan gambut Kuala Langat Utara dan pembangunan pesat Lembah Kelang termasuk kawasan yang kita bincang Kuala Langat ini, kita tahu ia kalau dianggap sebagai kawasan yang akan musnah ataupun akan menjadi korban pembangunan, ia akan jadi seperti apa yang kita lihat sebelum ini. Pengalaman kita dalam isu pulau-pulau taman negara, tanah-tanah gambut di seluruh semenanjung Malaysia. Bukan pertama kali kita dengar isu ini. Dan akhirnya apabila pembangunan berlaku, kita tidak lihat ekosistem itu bergerak seadanya seperti yang dirancangkan. Walaupun ada timbal balik ataupun kawasan-kawasan yang diberikan tumpuan untuk dijadikan simpanan daripada kawasan yang diambil untuk dimajukan itu. Jadi adakah kita tidak belajar, Prof, daripada apa episod negeri yang lain ataupun negeri yang sama? Kita tahu kawasan di Selangor ini sudah banyak dibangunkan. Kawasan orang asal di Sepang, di Pulau Keri, di Bukit Lanjan, banyak lagi. Sudah jadi kota batu dan mereka tidak dapat apa-apa manfaat. Mereka hidup dalam rumah pangsa yang tidak ada ekosistem untuk mereka hidup sebagai orang asal. Belum cerita tentang haiwan liar dan juga ekosistem flora dan fauna. Pandangan Prof. Ya, betul. Saya telah sebenarnya melawat banyak negara, terutamanya negara membangun, negara maju, ya, termasuk di negeri China. Saya merasa kasihan melihat kawasan-kawasan yang kecil mereka cuba untuk menjadikan hutan. Termasuk saya melawat ke Indonesia. Mereka ingin sangat untuk menjadikan kawasan yang telah digunakan untuk pembangunan satu ketika dulu untuk dijadikan kawasan-kawasan hutan atau kawasan-kawasan taman kerana sudah ketiadaan hutan. Selangor bernasib baik kerana atas sebab-sebab tertentu kita masih meninggalkan kawasan-kawasan seperti ini, ya, kawasan-kawasan seperti ini. Kalaulah kita bercakap pasal negara-negara yang mundur atau negeri yang mundur ataupun negeri-negeri yang mempunyai kawasan hutan gambut yang luas seperti di Sarawak umpamanya, jika mereka memikirkan untuk menggunakan sebahagiannya untuk pembangunan kerana kurangnya peluang pembangunan, maka itu adalah suatu yang wajar. Tetapi bagi negeri Selangor yang telah begitu maju, yang mempunyai pendapatan yang tinggi dan masih terdapat hutan yang agak kecil ini, jika tidak dapat berfikiran jauh untuk mengekalkan khazanah yang penting ini adalah satu kerugian besar kepada masyarakat atau rakyat atau warga di Selangor.
Selangor tidak sepatutnya lagi sekarang menyah hutan. Tetapi beberapa negara lain, beberapa negeri lain mungkin masih boleh menyah hutan atas dasar pembangunan-pembangunan yang sangat-sangat diperlukan. Pembangunan di Selangor sudah cukup berkembang, keadaan ekonominya sudah cukup berkembang, jadi saki-baki hutan yang ada ni amat sesuai ditinggalkan, dan saki-baki hutan ini satu masa akan datang adalah menjadi aset yang tidak ternilai harganya. Prof, dengan isu perubahan cuaca, climate change, kita lihat satu dunia sedang menerima impak. Apa yang berlaku di Amerika Syarikat sekarang, apa yang berlaku di China, apa yang berlaku di India, dan negara kita pun tidak terpisah menerima limpahan ataupun kesan-kesan sampingan walaupun tidak secara terus tentang perubahan cuaca. Mengapa ini juga perlu dijadikan sandaran bahawa hutan simpan sebegini perlu dijadikan sponge ataupun kawasan penampan yang berkesan. Kalau kita takut tsunami, kita sentiasa bercerita tentang simpan hutan paya bakau itu. Kerana ia akan menjadi penampan yang paling efektif untuk menampung ombak besar dan juga tsunami. Kalau di darat, Prof katakan inilah ubat yang paling mujarab untuk menampan banjir besar dan sebagainya. Mengapa tidak kita menggunakan segala kekuatan saintifik, penyelidikan dan kekuatan-kekuatan rumah hijau yang kita sentiasa ada kekuatan di semua universiti kita untuk dijadikan sebagai satu benchmark. Negeri maju seperti Selangor mampu lakukan, mengapa tidak negeri lain boleh menjadi ikutan dan jadi sempadan bagi perkara-perkara yang kita ingin wariskan kepada generasi akan datang, Prof? Betul, tepat sekali ya. Walaupun Selangor mengatakan bahawa negeri Selangor sudah mempunyai atau mengekalkan 30% hutan. Kalau kita lihat secara dekat, mungkin sebahagian besar daripada hutan itu berada di bahagian dalam hutan perbukitan dan pergunungan. Sebahagian daripada banjaran Titiwangsa, bahagian tanah tinggi yang memang sukar untuk dibangunkan, dan sebahagian besar daripada hutan berada di sana. Dan hutan ini penting sebagai hutan menakung atau hutan untuk takungan air hujan. Jumlah hutan yang berada di pantai barat hampir sudah tiada. Dan ini adalah yang saya gunakan istilah saki-baki. Jadi ertinya kita tidak boleh, Selangor tidak boleh bercakap mengenai kita masih ada 30% hutan. Sebenarnya kita tinggal mungkin 1-2% saja hutan di kawasan pembangunan, di kawasan barat, di kawasan yang benar-benar memerlukan hutan sebagai penampan kepada banjir besar, hutan sebagai tempat menyerap carbon dioxide. Banyak yang berkata mengenai perubahan iklim ini adalah isu global. Betul, perubahan iklim adalah isu global. Pemanasan, peningkatan suhu dunia adalah isu global, tetapi apa yang menyebabkan perubahan iklim itu adalah apa yang berlaku di tempat, di kawasan, di lokasi atau kita sebut lokal. Ya. Selangor, terutamanya di kawasan pembangunan, di pantai barat, memang sudah hampir tiada hutan. Sebahagian besarnya telah menjadi ladang kelapa sawit. Sebahagian besarnya lagi adalah bahagian utara ialah jelapang padi. Adalah bukit-bukit kecil di sana sini yang mempunyai hutan yang kecil. Nasib baiklah Selangor masih ada hutan gambut. Dan hutan ini, hutan yang sangat penting untuk seluruh warga Selangor.
dan pemikiran dan pandangan jauh sangat diperlukan untuk memastikan hutan gambut yang ada ini dikekalkan, bukan kerana kita suka-suka nak mengekalkan, kerana dia mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan manusia, untuk menjaga kita juga. Ya. Bayangkan katakan kita ada 10,000 buah rumah di kawasan itu. Setiap hari, setiap kali hujan 1 atau 2 jam yang agak lebat, perubahan iklim akan menyebabkan hujan yang makin lebat, maka rumah-rumah ini akan mengalami banjir. Apa agaknya rasa orang yang duduk di sini di masa akan datang kalau keadaan seperti itu berlaku. Jadi ini yang patut dilihat oleh kepimpinan di negeri Selangor ini. Terima kasih Prof. Satu pencerahan yang menarik untuk kita angkat supaya didengar oleh pihak-pihak yang berkenaan. Mereka masih ada ruang walaupun sudah pun dinyahwartakan sebagai kawasan yang boleh dibangunkan, tetapi tidak terlambat kerana belum ada tindakan pembangunan dimulakan. Jadi bolehlah fikir secara mudah, tak susah pun. Apa yang dikatakan bukan rocket science pun, apa yang dikatakan oleh Prof. Ibrahim Komo. Apa yang kita lihat itu sudah pun ada terbukti dan impaknya sudah ada kesannya. Sama ada kita ingin menjadikan pengajaran ataupun tidak, terpulang. Terima kasih Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo, Fellow Penyelidik Utama Pusat Penyelidikan Langkawi dan Lestari UKM. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.